kami dari kumpulan 3 ingin memberi rumusan tentang artikel yang kami baca, iaitu falsafah solat. Pertama sekali kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Fatih. Nama saya Alia. Nama saya Kimi. Nama saya Dr. Fatiha. Nama saya Nursyada. Okey, sekarang ni kita akan membentara berkaitan dengan falsafah solat secara ringkasnya, di mana solat ini merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap 2 kalimah syahadah lah. Yang kita tahu rukun Islam ni ada 5. Jadi untuk solat ini ialah rukun Islam yang kedua, di mana memang kita tahulah rukun Islam itu solat ini merupakan satu ibadah yang sangat wajib dan paling tertinggi dalam ajaran Islam. Berdasarkan surah An-Nisa, iaitu surah yang keempat dalam Al-Quran, ayat 103, maksudnya sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman dalam waktu yang ditentukan. Seperti kita tahu, solat ini kita perlu dirikan 5 kali sehari, dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Dan juga Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda sebagaimana mafhumnya, 5 solat difardukan oleh Allah SWT atas hamba-hambanya. Apabila seseorang itu melakukan solat, apabila dia meninggalkan solat, dia merasa menyesal ataupun perkara itu remeh, dan sesungguhnya tindakannya itu akan mendapat ganjaran yang tertinggilah, ganjaran pahala oleh Allah SWT. Okay, yang kedua saya akan sambung tentang definisi solat. Apa itu solat? Okay, dari sudut bahasa, kalimat solat ni bermaksud doa, dan dari sudut istilah ataupun pengertian surah diartikan sebagai himpunan perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Okey, secara ringkasnya solat difardukan secara langsung melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana Rasulullah SAW menerima kewajipan ini secara berhadapan dengan Allah SWT. Okey, keutamaan ibadat solat dapat dilihat dalam hadis Rasulullah yang bermaksud, suruhlah anak-anak kamu sembahyang apabila mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka kerana meninggalkannya apabila berumur 10 tahun. Dan hendaklah kamu mengasingkan tempat tidur mereka. Hadis ni memberi keutamaan pada solat bahawa Nabi telah memberi had umur kepada budak-budak untuk solat seawal umur 7 tahun. Selain itu, terdapat juga ajaran Luqman Hakim kepada anak-anaknya yang bermaksud firman Allah, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah mereka berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Okey, yang ketiga saya akan sambung tentang prinsip asas solat. Okey, prinsip asas solat ni dia mencukupi kepada 3 bahagian, iaitu perbuatan, perkataan dan pengakuan. Okey, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut di dalam Al-Quran, sungguh beruntunglah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Okey, jadi didikan dan disiplin yang diterapkan dalam solat ni, dia mampu mendidik dan menjaga diri daripada perbuatan dan pemikiran umat manusia untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dengan artikel yang seterusnya mengenai hadis yang menyatakan bahawa kewajipan solat dijelaskan dalam hadis dan peranannya juga mudah untuk kita fahami. Di dalamnya juga disebut sifat-sifat solat dan juga kejayaan bagi orang yang melaksanakannya, dan juga kecelakaan bagi orang yang gagal melaksanakan solat. Sebagaimana firman hadis Rasulullah SAW, sabda baginda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," yang bermaksud, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Hadis di atas menerangkan bahawa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melakukan solat seperti mana yang dilakukan oleh baginda, maupun daripada lafaz ataupun perbuatan yang dia kerjakan. Seterusnya, ia juga termaksudlah perbuatan yang dilakukan bagi menzahirkan kejayaan kita dalam melakukan sesuatu perkara. Hal ini juga menerangkan lagi bahawa solat merupakan satu dari 5 perkara asas yang terbentuknya Islam. Seterusnya, saya akan memberi rumusan berdasarkan artikel keempat yang telah kami baca, iaitu apabila dikaitkan dengan rohani manusia pula, tanpa solat akan wujudlah pelbagai penyakit rohani seperti gelisah, tekanan, takut selain daripada Allah dan sebagainya yang mengganggu kehidupan manusia. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, adakah kamu semua mengetahui bagaimanakah andai kata benar-benar ada sebuah sungai di muka pintu rumah seseorang daripada kamu, semua lalu dia mandi di dalamnya,
setiap hari sebanyak 5 kali, apakah kamu semua berkata pada tubuhnya masih tertinggal kotoran? Para sahabat menjawab, sama sekali tidak tertinggal kotoran tersebut pada tubuhnya. Lalu baginda bersabda, demikian itu pula lah perumpamaan solat 5 waktu jikalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Allah pasti akan menghapuskan segala dosa-dosa. Berdasarkan hadis tersebut, kita dapat tahu bahawa melalui solat ini dapat menyucikan hati selain juga dapat menghapuskan dosa kita. Seterusnya, sebagai kesimpulan berdasarkan artikel yang akan dibaca ini, solat apabila dilaksanakan sesuai dengan